Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabb shrah li sadri wa yassirni amri wahlul min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sidang penonton di rumah ataupun di mana-mana sahaja, alhamdulillah setelah seminggu kita di kuarantin, ya, safe kuarantin di rumah, ya. Jadi saya pun rasa galat jugalah bila tak dapat nak berkuliah, tak dapat nak berjemaah di masjid, ya. Kita semua rasa ralat. Jadi alhamdulillah masih ada kesempatan untuk kita berjumpa lagi melalui medium media sosial ni. Audio kuliah dah sediakan medium seperti ini, kita gunakan sebaik mungkin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada di rumah, alhamdulillah hari ni kita nak bincang bab fidyah ni. Ni nak puasa dah ni. Nak dekat puasa dah berapa hari lagi ni? Kan? Ni dah berapa Rajab dah? Semalam 27, hari ni 28 Rajab. Nak masuk Syakban. Lebih kurang sebulan je lagi. Akak-akak tu yang dah tinggal puasa sebelum-sebelum ni, dah ganti ke belum? Tu, fidyah tu dah bayar ke belum? Macam mana kiraan banyak persoalan bab fidyah ni. Ada orang tanya, Ustaz, kita ni kemarin tak puasa tahun 2010, sekarang dah 2020, 10 tahun tak puasa. Tak ingatlah macam mana kiraan dia. Orang kata kena ganda-gandakan, orang kata kena buat tu, buat ini. Jadi benda ni kita perlu clearkan permasalahan ini. Jadi insya-Allah sama-sama kita buat pengiraan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, boleh terus komen dekat situ. Saya baca ni. Kita buat live seorang-seorang kat rumah kan. Jadi kita buat santai je lah. Saya baca. Jadi baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita cerita tentang bab fidyah ni. Saya rujuk kepada apa yang telah digariskan oleh Pusat Pemungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Ya, apa maksud fidyah ini? Fidyah itu ialah denda ke atas seseorang Islam yang telah balik kerana meninggalkan puasa wajib, yakni Ramadan, atas sebab-sebab tertentu ataupun sengaja dia melewatkan, yakni dia tak puasa ganti, dia tak qada balik, kan? Sehingga sampai ke bulan Ramadan yang berikutnya ini. Lalu apa perlu dibuat? Dia kena fidyah. Dia kena membayar denda atas sebab tidak berpuasa tadi. Hukum fidyah dari sudut syarak adalah wajib, kena bayar. Ia wajib disempurnakan mengikut bilangan hari yang ditinggalkan. Ia juga menjadi satu tanggungan hutang kepada Allah sekiranya tidak dilaksanakan. Jangan buat main-main. Kita berhutang dengan Allah ni. Sebab itulah di antara perkara yang perlu kita lakukan selepas kematian seseorang ni, dia yang pertama sekali buat hutang. Jangan main-main. Harta si mati ni jangan kita agihkan pada orang lain. Jangan lagi agihkan. Benda pertama yang dia kena clearkan selain daripada urusan kain kapan dia apa semua tu, yang wajib sekali hutang. Sehingga kan Nabi SAW pernah tak nak solatkan jenazah seorang sahabat yang berhutang. Sampailah salah seorang sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, menjamin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku akan bayar hutang dia. Barulah Nabi SAW menunaikan solat jenazah sahabat yang meninggal tadi. Kalau kita fikirkan macam tu, kita yang jadi imam ni jangan pula buat action kan. Mentang-mentang lah kita ni apa nama imam, tiba-tiba lah tanya ke orang tu,
ni arwah ni nak semayang ni dah bayar hutang belum? Jangan kita boleh cakap macam tu. Hutang dah settle ke belum? Kalau tak settle, saya tak nak semayangkan dia. Ni tak boleh. Imam tak boleh macam tu. Ya. Nanti ada pula orang, dia ni hutang PTPTN tak settle lagi. Hutang kereta tak bayar habis lagi. Rumah tak settle lagi. Kalau macam tu saya tak nak solat. Bab ni bukan kepatuhan pada kita untuk bertanya pada orang macam tu. Cuma waris perlu memaklumkan pada masyarakat, pada orang yang hadir, seandainya ada hutang, tuntutlah pada kami ni. Yang ni waris-warisnya untuk jelaskan. Baik, berbalik kepada tadi, ni saya cakap ni terdengar ke tak ni? Tolonglah komen sikit. Tak tahulah dengar ke tidak, kan takut membebel tu tapi tak ada pula yang cakap terdengar suara tu kan. Berbalik kepada tadi, bab fidyah ini juga adalah hutang. Hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajib waris atas pengetahuan dia tahu orang ni meninggal, dia tak settle lagi puasa dia, kena bayar hutang. Wajib. Ya. Ni hutang kita kepada Allah Taala. Dah selesai hutang semua, hutang fidyah ke hutang manusia semua selesai, barulah dia faraidkan harta tu. Hibah dan sebagainya. Tu urusan lain lah, bab lain. Itu faham ke situ ya. Lalu apakah dalil kepada hukum fidyah ini? Wajib guna ke? Ya, kewajipan. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Puasa yang diwajibkan itu ada beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu. Yang ni berapa hari dia tinggalkan tu wajib pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka barang siapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih daripada yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahui. Minta maaf tuan-tuan ni, saya nak cek sikit mendalah ni. Pun tak keluar komen ke apa kan. Okey. Maklumlah tak biasa guna mendalah ni kan. Okey, baik. Menerusi firman Allah Ta'ala tadi, tentang fidyah ni, orang yang tak puasa bulan Ramadan, sama ada dia sengaja ataupun tak sengaja, wajib gantikan puasa itu. Pertama, kalau dia tidak menggantikannya sehingga bertemu Ramadan yang berikutnya, misal kata ni Ramadan tahun lepas 2019 kan, dia tinggal tak puasa 10 hari katakan. Kemudian ni nak masuk ni Ramadan ni, sekarang dah bulan Rajab, Syakban, Ramadan, nak masuk Ramadan dah ni. Dia tak ganti puasa. Kemudian dia tinggalkan puasa tu 10 hari sampai masuk Ramadan yang akan datang ni, maka dia wajib bayar denda. Itulah fidyah tadi, kan? Dia wajib bayar denda dan dia wajib ganti juga puasa tu. Jangan sedap je, aku dah bayar fidyah dah, tak payah puasa dah. Sedap lah kau, kan? Jadi kena buat dua benda. Dia kena bayar denda dan dia kena ganti puasa tu. Puasa tu wajib juga buat. Dia kena faham tu. Ya. Baik. Berapakah kadar fidyah? Kadar bayaran fidyah tu berapa? Dia berubah mengikut harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah di suatu tempat. Ikut tempat lah. Kalau kita kat KL ni macam mana? Kat Negeri Sembilan macam mana? Sabah macam mana? Langkawi, Kedah macam mana? Ikutlah masing-masing tempat. Kan, kita kan majlis agama Islam masing-masing berbeza, kan? Fidyah berubah mengikut harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah di suatu tempat.
Pengiraan kadar fidyah berdasarkan kadar harga beras ataupun makanan asasi penduduk. Kalau asalnya satu gantang gandum Baghdad, macam mana tu kan, satu mud tu macam mana kiraan dia tu. Jadi bagi mudah ceritalah, kalau kita duduk kat kawasan wilayah persekutuan ni kan, sebagaimana keputusan mesyuarat jawatankuasa perundingan hukum syarak wilayah persekutuan kali 102, dia pada tahun 30 Mei 2017 tu, dia mengatakan kadar bayaran fidyah adalah sebanyak RM4. RM4 untuk satu hari. Kadar ini berdasarkan kepada nilai gantang gandum, yang mana kalau kita ikutkan segantang gandum ataupun dinisbahkan dekat tempat kita ni beras sebanyak RM3. Lebih kuranglah RM3. Ya. Dan kita tambah lagi RM1 tambahan sebagai langkah berjaga-jaga. Dia faham tak situ? Dia RM3. Ibaratnya lah segantang gandum tu nilaikan duit tu. Tambah lagi RM1. Ini sebagaimana apa yang telah diputuskan dalam jawatankuasa perundingan hukum syarak wilayah persekutuan. Maka jadi RM4 lah. RM4 untuk satu hari yang ditinggalkan. Ya. Lalu konsep gandaan bagi penentuan bayaran fidyah macam mana? Apabila seorang yang meninggalkan puasa, dia tak gantikan puasa tersebut, tidak perlu menggandakan fidyah tersebut kecuali bagi mereka yang berkemampuan. Contoh macam mana? Kan? Contoh kita ni yang pertamanya, kalau ikutkan konsep gandaan tu, dia macam berganda-ganda. Kita tak puasa tahun 2010. 10 hari lah. Kan? Jadi, kita tinggalkan puasa tu, tahun depan tak puasa, 2012 tak puasa, 2013 tak puasa, sampailah 2020, 10 tahun dah lah kan, tak puasa. Macam mana ni? Kalau ikutkan, dia kena gandakan setiap daripada duit tu. Contohlah kan, RM4 kali 10 hari tahun 2010 tu, RM40. Kan? Lepas tu, tahun 2011, tambah lagi RM40. Tahun 2012, RM40. Makna RM40 tu kali 10 tahun ditinggalkan, RM400. Dia kena bayar RM400. Ni yang pertama lah. Ya. Kalau dia mampu, kira lah RM400. Itu baru tahun 2010. Kok 2011 dia tinggal lagi? Tinggal puasa 10 hari lagi. Ganda lah pula. RM4 kali 10 hari tahun 2011 tu, kali dengan sampai 2020 ni 9 tahun. Berapa? RM36. RM36 untuk tahun tu. Ganda lagi tahun 2012 RM36. Ganda lagi RM36. Berapa? Benda ni minta maaf, RM36 pula. RM40. Kan kali 9 lah. Maknanya benda tu rumit. Maknanya kalau kita kira pun ni kat kepala kan. Macam mana nak kira ni? Habislah duit Den. Makan tak cukup ni, musim darurat ni. Kan? Tak bekerja, nak berniaga macam mana? Tiba-tiba nak kena bayar pula nek moyang banyak, beribu-ribu. Siapa suruh tak puasa kan? Jadi, kita ambil lah sebagaimana apa yang telah diputuskan oleh mesyuarat jawatankuasa perundingan hukum syarak. Maka bagi orang yang tidak mampu itu, tak perlu dia gandakan fidyah tersebut. Tak perlu gandakan. Maknanya, dia kira je lah ikut tahun tu. Kalau lah dia tinggal tahun 2010, RM40 pula. 10 hari kali 4, RM40. Maka itu je lah nilai yang perlu dijelaskan. Ya. Kemudian, kalaulah tahun 2011 dia tinggalkan lagi 10 hari, maka bayar juga RM40. Tahun 2012 dia tinggal 10 hari juga, RM40. Maknanya ikut pada kiraan tahun tu sendiri. Ya. Baik, kita ambil contoh-contoh persoalan-persoalan. Ya. Siapakah yang perlu membayar fidyah? Siapa yang kena bayar fidyah? Yang pertama, orang uzur. Uzur menunaikan puasa wajib. Dia uzur syar'i ke, uzur sakit ke, nak untuk puasa wajib. Terdiri pada golongan yang menghidap sakit kuat dan tidak mempunyai harapan untuk sembuh, atau golongan tua yang tak mampu berpuasa, atau kedua-duanya sekali. Maka fidyah dikenakan pada tahun Ramadan yang sama. Contoh ya. Contohlah Haji Karim. Tak malah kan nama Haji Karim sini. Baik contoh ya kan. Boleh lah tak Haji Osman ke, Haji Dolah ke, terpulang lah kan. Haji Karim ni dia mengidap diabetes.
Orang diabetes ni kena dialisis kan. Maka dialisis ni dia tak larat lah nak kena cuci darah 2 hari sekali apa semua kan. Sepanjang Ramadan dia tak mampu tunaikan. Sepanjang Ramadan 30 hari tu dia tak mampu nak tunaikan puasa. Sebab sakit lah, bukan sengaja. Maka fidyahnya dikira sebaik habis Ramadan tersebut pada kadar bilangan hari yang tidak berpuasa kali kadar fidyah pada tahun tersebut. Makna dia 30 hari dia tak puasa tu kali RM4 sehari. Maka berapa jumlah RM120. Dia kena bayar lah. Dia tak payah bayar, dia tak payah puasa. Tak payah puasa lah pasal dia tak mampu kan? Melainkan kalau dia ada kekuatan. Lepas daripada tu sihat pula kan. Kenalah bayar. Kenalah ganti puasa. Ya. Baik. Kemudian seterusnya pula golongan yang uzur juga, contohnya golongan yang lain pula, contohnya wanita hamil yang tidak berpuasa kerana bimbang keselamatan bayi dalam kandungan. Dia mengandung, bimbang kan, kalau dia puasakan anak dia lapar, takut gugur dan sebagainya. Golongan ini dikenakan bayaran fidyah sebaik habis Ramadan pada tahun yang sama dan juga menggantikan puasa yang ditinggalkan. Wajib. Yang pertama tadi dia uzur, tak mampu langsung nak berpuasa, maka tak wajib dia ganti puasa. Kena bayar fidyah saja. Ni yang golongan yang kedua ni, perempuan hamil, ibu mengandung. Wajib ganti puasa dan wajib bayar fidyah. Jika telah tiba Ramadan tahun berikutnya, wanita ini dikenakan fidyah lagi kerana melewat menggantikan puasa dia. Maknanya dia kena kira lah berapa banyak yang ditinggalkan tu. Ya. Contohlah sepanjang dia hamil dalam bulan puasa tu, dia tak mampu puasa. Dia tinggal 7 hari. Katakanlah 7 hari dia tinggal. Seminggu lah. Tak larat lah, muntah-muntah ke apa, kau nak puasa tak boleh. Macam mana tu? Dia bimbang keadaan bayi yang dikandungkan itu. Maka sebaik selesai bulan Ramadan, dia kena bayar fidyah pada kadar macam mana? Bilangan hari tak berpuasa kali dengan kadar fidyah pada tahun tersebut. Contoh, 7 hari tak puasa. Kali RM4 lah yang kita bincang tadi. RM28. Kena bayar. Bayarlah macam mana? Nanti macam mana kita akan terangkan pula macam mana bentuk pembayaran tu. Nak bayar duit ke? Nak bayar guna beras ke? Bayar tu ke pusat zakat ke? Nanti kita akan bincang insya-Allah. Lalu jika ibu yang hamil tadi dapat gantikan puasa tersebut sebelum Ramadan berikutnya, maka tidak ada fidyah dikenakan ke atasnya. Ya, maknanya tak kenalah. Contohnya dia bulan Ramadan ni dia tinggal puasa. Kemudian dia kena bayar fidyah bermula daripada hari yang mana dia tinggalkan. Contohnya Ramadan dah masuk Syawal, ada kena start tu dah kena bayar fidyah dah. Tapi kalau dia boleh ganti puasa tersebut sebelum Ramadan berikutnya, maka tidak ada fidyah. Tak payah bayar fidyah lah sebab dia dah ganti puasa tu. Ya. Tapi jika dia tak mampu menggantikan puasa hingga tiba Ramadan berikutnya, maka dia dikenakan fidyah sehinggalah dia menggantikan puasa tersebut. Katakanlah si ibu mengandung tadi hanya dapat gantikan puasa tersebut 4 tahun kemudian. Macam mana pula kiraan dia? 4 tahun kemudian. Dia tahun 2000 dia mengandung tahun 2010 lah, 2011. Tak boleh dapat puasa. 2011, 2012, 2013, 2014. Barulah dia nak bayar ataupun nak ganti puasa, ya. Maka bilangan hari tak berpuasa kali dengan tahun gandaan sekiranya mampu kali dengan kadar fidyah tadi. Contoh, dia tinggal 7 hari tadi. Kali 4 tahun. 4 tahun tadi kali dengan RM4 tadi. Kiralah. Macam mana? Pandai-pandai lelaki tu. Main matematik sikit kita hari ni. Kan? Tapi macam mana pula kiraan dia? Jangan kira daripada hari tahun yang dia kena ganti tu. Tahun yang berikut tu start ganti. Macam mana? Apa nak contohnya 7 hari kita kali dengan 4 tahun dia tinggalkan, tolak setahun. Tolak setahun sebab apa? Sebab tahun yang pertama tu tak wajib dia bayar fidyah lagi. Kan sampai dia gantikan puasa. Ya. Maknanya 3 tahun lah. 7 hari kali 3 tahun 21 hari. Betul tak? 7 betul 21 hari. Kali dengan RM4.
Berapa? RM84. Mainlah menotik sikit. Biar otak tu yang topu duduk kat rumah tu biar cair sikit. Poning kepala kan. Duduk lama-lama kat rumah ni. Untunglah duduk kat rumah. Kawan kita yang sakit kat hospital tu, nurse, doktor langsung tak ada kesempatan nak duduk lepak kat rumah macam ni kan. Jadi kita main matematik sikit. Ya. Kira balik. 7 hari kali 3 tahun. Berapa? 7, 14, 21. 21. 21 kali RM4. RM84. Ya. Saya tak pakai kalkulator otak biar cair sikit. Belagak kan. Padahal dah ada kat dalam ni contoh. Ya, baik. Fidyah hanya akan terhenti dikira apabila puasa tu dah ganti. Ganti-gantilah. Ambillah kan. Baik, tu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, wanita hamil yang tidak berpuasa kerana bimbang keselamatan dirinya hendaklah menggantikan puasa. Jika masih tidak diganti sehingga tiba Ramadan berikutnya, barulah fidyah dikenakan kerana lewat menggantikan puasa. Ini sama juga lebih kurang macam tadi kan. Kira sendirilah. Baik. Ibu yang menyusukan anak pun kena juga tidak berpuasa kerana bimbang akan mudarat bayi yang disusuinya itu. Contohnya kurang susu. Ni orang yang tak berdosa dia bukan sengaja. Orang perempuan, orang lelaki nak nyusukan apa? Jangan ambil pasal ya. Orang lelaki ni diangkat hukum puasa dah tu bila 2 je. Tak mau sakit yang memang tak boleh puasa. Kalau setakat sakit gaut kan, sikit-sikit adalah kan. Janganlah ambil akal tak nak puasa kan. Sakit yang mudarat, kok tak makan ubat dia akan bertambah sakit dia. Yang tu ya. Yang kedua, mati. Dia angkatlah hukum puasa kan. Jadi pilihlah. Kok tak nak puasa bulan Ramadan ni, 2 tu je syarat dia. Sakit yang memang tak larat, betul-betul tak larat kan. Setakat demam sikit-sikit tu tak payahlah kan. Yang kedua, mati. Ya, orang perempuan dia ada rukhsah dia, keringanan. Orang perempuan mengandung, orang perempuan yang mana menyusukan anak, haid dan sebagainya. Ni cerita dia. Ya. Baik. Kiraan dia sama juga. Contohlah kan, Puan Hani mempunyai bayi yang baru berusia 3 bulan dan dia menyusu penuh. Sepanjang bulan Ramadan, beliau tak mampu berpuasa selama 15 hari kerana kekurangan susu. Beliau hanya mampu gantikan puasa ini selepas 2 tahun. Fidyah yang dikenakan ke atas Puan Hani sebaik saja habis Ramadan pada tahun itu ialah bilangan hari dia tak berpuasa, 15 hari. Gangguan siaran. Kat mana tadi? Lupa dah dia. 15 hari dia tak puasa tadi sebab dia nyusukan anak dia kali dengan 2 tahun. Sebab dia tinggalkan tu. Ya. 2 tahun. 2 tahun kali dengan RM4. Macam mana? Kira lah. Tapi 2 tahun tu dia tak ganti selepas 2 tahun. Contohnya dia tahun 2018 dia menyusu anak. Masuk tahun 2019, 2020. Dia yang tanya soalan tu kejap dulu ya. Saya nak habiskan ulasan ni dulu. 2019, 2020. Jadi 2018, 2019, 2020. Walaupun nak masuk 2020 kira 2 tahun tu, tapi dia tetap dikira setahun. Sebab apa? 2018 nak masuk 2019 tu tak dikira lagi. Dia start kira 2019 nak masuk 2020. Faham tak situ? Ya. Maka 15 hari tadi kali dengan setahun. Berapa? 15 hari lah. Kali dengan RM4. 15 hari kali RM4, RM60. Maka dia kena bayarlah RM60 tadi hukum fidyah tadi. Ya. Atas puasa yang ditinggalkan tadi. Baik, pemuda alhamdulillah syukur tanya ni. Ustaz, bagaimana bagi wanita yang sudah meninggal tapi ada adik-beradik wanita itu boleh gantikan puasa untuk si mati atau dibolehkan bayar fidyah untuk si mati? Macam mana ni? Sekejap ya, azan. Kita bagi laluan azan dulu. Alhamdulillah dapat dengar azan. Tempat saya ni baru hari ni dapat dengar azan. Bilal cuti ke ataupun tak dengar ke, Allahu a'lam kan. Okay, kita bagi laluan dulu.
La haula wala quwwata illa billahil azim. Kalau nak tanya soalan boleh ya, tanya lagi. La haula wala quwwata illa billahil azim. Baik. Persoalan tadi dia tanya bagaimana bagi wanita yang dah meninggal. Wanita yang akan meninggal. Orang lelaki tak meninggal. Tak kisahlah lelaki perempuan meninggal kan. Tapi ada adik-beradik wanita tu boleh menggantikan puasa untuk si mati atau dibolehkan bayar fidyah untuk si mati. Baik. Menjawab soalan itu, kita tengok jawapan daripada yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Maka dia ada dua kat sini. Sekiranya si mati tidak qadakkan puasanya kerana uzur yang berterusan dan tiada ruang yang memungkinkannya menggantikan puasa itu seperti sakit, musafir, nifas, hamil, uzur itu berterusan sehinggalah dia mati, maka tak wajib warisnya qadak puasa atau membayar fidyah untuknya. Ini pertamalah. Kalau misalnya kata memang dia ni bukan sengaja, memang sakit kan, tak wajib qada puasa atau bayar fidyahnya. Namun jika si mati berkemungkinan boleh qada puasa yang ditinggalkan. Contoh dia boleh qada puasa. Dia sakit sekejap je lah, ataupun perempuan yang datang haid ataupun siapa saja, dia boleh, ada ruang untuk buat demikian. Tapi dia tidak melakukannya kerana uzur atau sengaja sehingga dia meninggal dunia. Dia boleh ganti, ada peluang, tapi dia tak nak ganti sehinggalah dia meninggal dunia. Wali atau warisnya boleh pilih sama ada nak qada puasa yang ditinggalkan oleh si mati ataupun membayar fidyah. Maknanya dia boleh pilihan lah. Dia nak gantikan puasa untuk arwah ataupun dia bayar fidyah. Maka kadar fidyah ialah 1 cupak beras bagi 1 hari puasa yang telah ditinggalkan. Pilihlah. Kalau rajin nak puasa, puasalah. Gantikan. Kita gantikan puasa orang yang tak dapat nak puasa. Contohnya mak kita sakit, maka bila dia sakit sampailah dia meninggal dunia, tak puasa 30 hari tu kan, 30 hari itulah, maka kita boleh buat pilihan sebagaimana yang JAKIM putuskan. Boleh nak ganti puasa dia ke ataupun dia nak bayar fidyah kan. Mana yang kita rasa nak, sebab hutang puasa ni wajib ditunaikan kerana dia adalah hak kepada Allah. Walau bagaimanapun mungkin ada ahli waris yang tak sempat tunaikan hutang tersebut kerana telah meninggal dunia. Maka sebagaimana yang menghadapi situasi ini, Nabi SAW pernah menyebut, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal dunia dan ke atasnya ada puasa yang tertunggak, maka walinya berpuasa bagi pihaknya. Itu dalil dia. Hadis riwayat Bukhari, yang mana mengatakan orang yang meninggal dunia tak sempat nak qada, dia ada puasa tertunggak dia, maka walinya berpuasa bagi pihaknya. Maka hadis ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ahli warisnya perlu membantu untuk tunaikan hutangnya yang tertunggak tadi. Mana puasa tadilah. Disebabkan itu kebanyakan orang akan memberi tips supaya meninggalkan nota
yang berkaitan hutang-hutang anda agar saudara-saudara anda boleh mengambil perhatian. Sebab itulah kita ni kena buat wasiat. Takut kita ni menanggung hutang kan. Dia macam contohlah kan, kita sakit. Jadi kita bimbang anak-anak kita terlupa, maka tolong tulis sikit wasiat. Kalau mak tak sempat nak godok puasa ni, kau tolong gantikan puasa mak ya, tolong ya. Kalau tak mampu nak ganti puasa mak, kau bayarlah fidyah. Boleh buat pilihan ya. Jika pendapat ini disetujui oleh jumhur ulama termasuk Abu Thawr, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam An-Nawawi. Jika hutang puasa tu banyak 10 tahun mak sakit, 30 hari kali 10 tahun 300 hari nak kena puasa. Mampulah kan. Puasa kita tak berganti kan. Macam mana? Maka jika hutang puasa tu banyak, boleh dibahagi-bahagikan sama ahli waris, seperti anak lelaki, anak perempuan, saudara lelaki, adik-beradik, semua kan ikut kemampuan masing-masing. Ia boleh dilakukan hari yang sama ataupun lainan. Contohlah kan, kita ada 10 orang adik-beradik. Mak tak puasa 300 hari 10 tahun kan. Bagilah adik-beradik sikit-sikit. Along kau 30 hari. Angah 30 hari. Semua Angah, Ombong, Ocu lah, Angah, semualah sampailah yang kecil. Bagi-bagi. Lepas tu dah dapat lah, contohnya kita ni 10 adik-beradik, bawah tu pula ada 10 pula anak kan. Dia macam MLM lah lebih kurang kan. Bagi-bagilah terpulang pada kita macam mana kan. Yang penting kena catatan 300 hari mak tak puasa ni. Kau dah puasa untuk mak berapa hari dah? Dah alhamdulillah 10 hari dah. Ada baki 20 hari lagi. Tu dia. Kita lain. Maknanya kau nakkan 300 hari tu ya. Itu kalau mampu. Yang kita katakan tadi kan, nak puasa-puasa lah, tak nak bayarlah fidyah, tu saja kan. Baik, boleh buat serentak, boleh buat hari berlainan terpulang kan. Puasa ganti tu hendaklah diniatkan ke atas si mati bagi membayar hutangnya ya. Niat macam mana? Sahaja aku puasa esok hari kerana mengganti fardu Ramadan, sebut nama mak. Mak siapa, nama bin siapa? Kerana Allah Taala. Ya. Kesian kat mak kita. Dia sakit. Kita masa kecil dia yang nyuapkan kita. Bila dia sakit tak mampu nak puasa, kita lah tolong gantikan puasa dia. Mak kita, ayah kita terutama dia kan. Tambah Imam An-Nawawi radhiyallahu melalui kitabnya Al-Minhaj bahawa bagi situasi orang yang meninggalkan puasa kerana sakit, uzur yang berpanjangan sehingga dia meninggal dunia, maka tidak perlu menggantikan puasa ke atasnya dan juga bayaran fidyah tidak dikenakan. Ini kalau pendapat Imam Nawawi pula melalui kitabnya Al-Minhaj. Orang yang sakit sangat dah, mak kita tu 10 tahun terbaring kat katil, stroke, memang tak boleh puasa. Dia kena makan ubat, kena makan nasi semua kan. Maka kata Imam Nawawi, tak perlu kita gantikan puasa ke atasnya dan juga bayaran fidyah pun tidak dikenakan. Itulah mudahnya Islam ni kan. Tak menyusahkan pun, mudah. Kita ialah nak ikut tak ikut kan. Untuk situasi kedua di mana seorang itu meninggalkan puasa namun tak sempat untuk gantikannya sedangkan mempunyai waktu dan kesihatan, para ulama membahaskan bahawa warisnya perlu ganti puasa ke atasnya. Contoh, tahun 2010 mak kita sakit. Lepas tu tahun 2012 dia dah sihat dah. Dia lama lah tak puasa kan. Tak ganti puasa yang tahun 2010, 2011, 2 tahun dia tak puasa. 60 hari lah. Kemudian lama dah tak puasa, tapi dia sihat dah. 2012 dah sihat. 2010, 2011 sakit. 2012 tak, dia sihat. Tapi dia tak ganti puasa tu. Tak ganti sampailah tahun 2015 meninggal dunia. Maknanya 3 tahun tu dia sihat tapi dia tak ganti. Maka waris boleh pilih sama ada dia nak gantikan puasa yang 2 tahun tadi atas mak dia 60 hari tadi ataupun dia bayar fidyah. Itu wajib ya. Adapun yang kita sebut yang awal tadi, kalau dia sakit berterusan daripada tahun 2010 sampai 2015, 5 tahun mak tu tak sakit, tak sembuh-sembuh penyakit dia kan, meninggal, maka tak wajib kita gantikan puasa dan tak wajib kita bayar fidyah. Faham tak faham ni? Kan apa soalan tu? Bagaimana sekiranya kita tak tahu berapa tahun arwah tidak berpuasa? Bagaimana kita nak membuat kira-kira? Itu yang masalah tu. Sebab itulah kita kena buat wasiat. Tanggungjawab kita ni fardu ain.
Waris ni kalau dia tahu, untunglah dia boleh buat. Tapi kalau waris tak tahu, kita usah menanggung ke akhirat. Kalau tak puasa kenapa? Kalau sakit tu lain cerita. Tapi yang tak ganti ni, yang sihat tapi tak ganti ni kan, kena tanya tuan-tuan. Maka tak apalah, tu bagi orang yang dah meninggal. Kita ni waris, tak tahu berapa tahun arwah tak puasa. Jadi kita buat anggaran lah. Kita buat 10 hari. Kita ambil lah, apa nama, setiap tahun tu 30 hari kan. Kita kira daripada hari apa yang kita agak-agak tu. Contohlah 10 tahun 300 hari tak puasa. Kita buat anggaran ni, biar lebih tak apa, lebih baik 300 hari tu kali RM4. RM4 ya tuan. 300, 600, 900, RM1,200. RM1,200 tu bayarlah fidyah untuk arwah, insya-Allah ya. Kita niat, ya Allah, aku bayar fidyah untuk si mati ni, sebut nama siapa, kerana Allah Taala, insya-Allah ya. Baik. Dan jika tidak mahu atau tidak mampu, maka perlu bayar fidyah baginya dengan cupak beras berdasarkan bilangan hari yang ditinggalkan. Fidyah boleh dibayar dengan harta si mati, atau jika beliau tidak meninggalkan harta, maka ahli waris boleh gunakan harta sendiri untuk membantu melunaskan hutangnya. First, duit si mati tu kena guna untuk bayar hutang. Hutang manusia ke, hutang fidyah ke, kena bayar. Ya. Kalau dia tak ada harta, warislah. Ya. Fidyah ni boleh dibayar secara terus kepada golongan yang layak. Boleh. Nak bayar terus kepada golongan layak, kita fikir. Atau boleh dilakukan di mana-mana pejabat atau majlis agama negeri masing-masing, pusat zakat ke, online ke. Kan mudah sekarang ni. Kan? Jika diyakini si mati merupakan seorang Muslim yang sentiasa berpuasa atau telah lunaskan puasanya di awal waktu, maka tak perlu risau akan hutangnya yang dirasakan tertunggak. Ya. Baik, jadi kesimpulannya untuk bab ini, puasa boleh diganti oleh waris yang terdekat. Namun jika tidak diganti oleh waris, maka wajib diambil daripada harta pusaka si mati untuk bayar fidyah tersebut. Nah, kena faham situ ya. Apa lagi soalan ni? Bolehkah membuat bayaran fidyah itu kepada pusat tahfiz? Boleh. Tapi kena fikir, sebab dia ni kalau ikutkan fidyah ini dibayar kepada orang yang mana diberi makan kepada orang yang miskin ya, sebagaimana dalil yang kita baca tadi kan, yang sebut wajib atas orang-orang yang tidak berdaya berpuasa membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Kalau bayar kat pusat tahfiz tu, tengoklah pusat tahfiz tu taja siapa. Kalau semua anak yatim tu kira anak yatim macam mana, miskin ke tidak. Ni kena faham maksud miskin macam mana ya. Baik. Maka jalan selamatnya kita cari siapa. Kan? Bayar kepada siapa ya. Maka siapa yang dengan sukarela memberikan fidyah itu lebih daripada yang ditentukan, bayar lebih semua yang, contohnya tadi kita bincang RM1,200 dia kena bayar sebab mak dia tak puasa 10 tahun 300 hari kali RM4, RM1,200. Kau nak lebih RM2,000, ahlan wa sahlan, buat niat ya. InsyaAllah. Dan walaupun berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kan, maknanya puasa itu lebih baik ya. Boleh. Kalau nak bagi pusat tahfiz ke apa, kita katakanlah ini duit fidyah, jadi saya nak bagi pada orang yang tak mampu. Maka pusat tahfiz tu dia kena pandailah arrangekan duit tadi tu ataupun sumbangan tadi tu, fidyah tadi, kepada golongan-golongan yang betul-betul memerlukan ya. Terpulang pada kita nak bagi siapa pun, tu hak kita. Baik ya. Perkara yang seterusnya kita bincang, mereka yang melambatkan ganti puasa hingga telah melangkah tahun yang berikutnya dikenakan dengan membayar fidyah dan juga wajib gantikan puasa yang ditinggalkan. Bayaran fidyah akan berganda mengikut jumlah tahun-tahun yang ditinggalkan. Ya, Cik Jamal tak mampu berpuasa selama 3 hari dalam bulan Ramadan kerana pekerjaan yang berat. Beliau hanya gantikan puasanya selepas 10 tahun. Maka fidyah yang dikenakan ke atas beliau ialah 3 hari kali dengan 10 tahun. 10 tahun tu kita ambil 9 tahun lah, pasal setahun pertama tu tak dikira lagi fidyah dia. 3 hari kali 9 tahun kali RM4. Maka berapa harga dia? RM108 ya.
penat nak main matematik ni kan. Apa soalan lagi tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya seorang suami menikah dengan isteri mu'alaf. Bagaimana saya mencontohkan solat sehari-hari untuk isteri saya? Kerana saya macam mana kena tekan bawah ni. Tak keluar pula soalan dia. Okey. Kerana saya berkewajipan solat berjemaah di masjid, bolehkah saya solat berjemaah di rumah dengan isteri? Baik. Isteri mu'alaf. Ni luar konteks ni, kita cerita pasal fidyah, tapi dia tanya tak apalah, kita jawab. Jadi kita nak mendidik isteri ni, nak solat. Tapi kewajipan orang lelaki ni berjemaah di masjid. Macam mana? Baik, dekat sini memang kalau berdasarkan pada hukum, Nabi SAW pernah nak perintahkan sahabat-sahabat, kumpulkan kayu api ni, aku nak bakar rumah orang yang semayang kat rumah. Nak bakar rumah orang yang semayang dekat rumah dia, tak pergi masjid. Maka ada sebagian ulama' mengatakan kewajipan itu bermaksud kewajipan seorang lelaki tu berjemaah di masjid. Adapun kita tidaklah, ada juga sebagian ulama' kata memang keutamaannya solat berjemaah di masjid, namun tidaklah dikatakan ataupun larangan solat berjemaah di rumah. Maka bolehlah dia nak solat berjemaah sesekali, tapi janganlah kerap sangat. Contoh ya, 7 hari seminggu. 7 hari seminggu tu lah 5 hari Isnin sampai Jumaat tu dia berjemaah dekat masjid. Maka hari Sabtu Ahad tu dia berjemaah lah kat rumah pula. Waktu tu ahli keluarga berkumpul kan, jemaah juga tu kan. Adik, contohnya kita bagi anak kita, dek kau azan. Dah azan, lepas tu komat. Semayang lah jemaah. InsyaAllah dapatlah pahala berjemaah kat situ. Mendidik ya. Niat kita nak mendidik keluarga. InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Ya. Saya pun selalu macam tu. Kadang-kadang kita ni sibuk seharian dekat madrasah. Lepas tu malam kuliah maghrib, semayang kat masjid. Entah bila pula nak didik anak-anak berjemaah semua kan rumah. Maka hari-hari yang tak ada kuliah tu lah saya berjemaah di masjid di rumah. Ya, tak ada masalah. Ya, niat kita pun nak mendidik. Didik keluarga tu lebih fardu daripada kita didik masyarakat. Keluarga tu kena bagi keutamaan dulu. Ya. Maka tuan yang bertanya tadi, tuan siapa nama ni? Muhammad Hidayat, boleh. Terutama isteri kita, isteri tuan lah yang mana mu'alaf kan. Dia baru nak kenal. Lagi cantik, tuan bawa dia ke masjid sekali. Biar dia tengok kan. Sekali bawa lah. Perempuan tu memang tempat dia semayang ke rumah. Tapi dalam keadaan semasa sekarang ni, bolehlah bawa lah ke masjid, ya, tak ada masalah. Cuma sekarang ni musim kuarantin, janganlah bawa ke masjid pula, kena tangkap ke abang askar kan. Jangan salahkan saya pula kan. Baik, ada soalan lain? Ini dah kuliah ni dah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, saya kira itulah cerita kita tentang fidyah. Hukum fidyah ni wajib kita laksanakan ya. Baik, untuk pengiraan saya bagi mudahlah. Pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dia ada kalkulator pengiraan zakat, fidyah tadi. Macam mana? Bukalah laman web zakat tu www.zakat.my. Kemudian ada kalkulator fidyah dia. Ya. Okey. Contoh. Kita ambil contoh ya. Saya kira lah satu orang dia tak puasa. Tak puasa selama 10 tahun. 10 tahun. Kita buat kiraan 10 tahun macam mana nak kira? Jumlah hari dia tak puasa 10 hari. Kita buat pengiraan sesama Ditinggalkan pada tahun 2010 kita kata. Kali RM4 kadar fidyah yang kita telah ditetapkan. Maka jumlah bayarannya kita ambil yang mudah lah, RM40. Tak payah digandakan. Tahun 2011 nak tambah lagi RM40, RM40, RM40 kali 100, RM400. Wow. Tak payah. Islam ni mudah. Tapi kalau mampu, kita ni orang kaya berair, kan duit banyak, bayarlah RM400. Tahun 2010 tak puasa 10 hari.
Nak sampai 2020 ni dah 10 tahun. RM100 lah kita kira. Bayarlah, apa salah sedekah kan. Dapat pahala lebih. Baik. Maknanya benda tu dibawa. Mudah saja. Kali RM4. Tu yang kiraan bawah wilayah persekutuan. Adapun tuan-tuan yang lain kalau rasa macam bimbang, risau ke apa, rujuklah pada Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Ya. Jadi saya kira setakat itulah. Penat juga kan kuliah kat rumah ni. Kita ingat kat rumah ni saya santai je. Tapi alhamdulillah lah. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ada persoalan lain nak ditanyakan, boleh tengok pada Facebook saya, boleh message kat situ. Ustaz Rafi Zainal Undertaker. Jangan main, ya, bukan Undertaker wrestling tu ya. Undertaker pengurusan mayat, embalming. InsyaAllah sekali itu daripada saya. Sekali itu tak ampun, tak maaf sebarang kekurangan, kekilafan atau apa saja terkurang. Kita jumpa lagi di waktu lain, InsyaAllah sekiranya ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.